semua, Dapur Pilah kembali lagi. Organ kita suka kif halak. Hola, kaifa haluka? How are you untuk semua peminat-peminat Dapur Pilah? Kompilasi video-video ini kami bawakan untuk anda semua. Hai, Assalamualaikum. Dapur Pilah hari ini membawakan kepada anda satu menu tradisional, iaitu pulut kuning. Okey, kita dah masukkan pulut kuning ke dalam tempat pengukus kita. Dan kita akan letakkan daun pandan 3 helai untuk mengharumkan pulut kita. Okey, kita letakkan pulut kita di atas api dan kita tutup ya. Selama beberapa setengah jam ya, untuk kita dapatkan pulut yang cantik. Kita lihatlah pulut kita sedang dalam proses dan wapnya sangat banyak keluar ya. Okey, sekejap lagi kita tengok sama ada dah masak ke belum. Okey, pulut kita dah masak. Kita angkat dan kita tengok dia dah lembut. Banyak uapnya, bermaksud pulut kita cukup lembut dan kita boleh ketepikannya. Okey, ini adalah pulut yang telah kita keluarkan daripada periuk. Sekarang ini adalah proses untuk kita nak bubuh santan ya. Di sini ialah santan lebih kurang dalam 3 cawan ya, yang telah kita panaskan supaya senang kita nak letakkan di kita sebatikan dengan pulut ini ya. Kenapa kita masakkan santan ini? Untuk mengelakkan santan kita daripada cepat basi. Okey, kita tengok sekarang proses untuk menggaulnya. Okey, kita balik-balikkan santan pulut kita. Kita ambil santan yang telah kita masak sekejap. Gaulkan. Jadi kita punya pulut ni bau wangi ya, kerana kita dah letakkan alas daun pisang. Bubuh sebati dengan dia berketul-ketul ya.
Dan pulut pun masih panas lagi ya. Kita gaulkan sampai sebati santan tersebut dengan pulut kita dan dia berbau wangi. Okey, kita bubuh lagi kerana kita rasakan tekstur dia masih lagi belum mencapai. Okey. Dapat sebati. Okey. Kita nampak agak lembut ya. Okey, kita masukkan dalam tulang pengukus balik semula untuk kita kukus buat kali kedua. Okey, sekarang kita kukuskan buat kali kedua. Maksudnya proses mengukus pulut kuning ini ada 2 kali ya, kerana kita perlu masukkan santan. Kita biarkan beruap dan mesra santan tadi. Okey, pulut ini kita kukus selama 5 minit ya, supaya dia sebati santan dengan pulut tu tadi. Hanya 5 minit ataupun lebih, ataupun pada ikut kesesuaian. Dah lembut dan dah berbau, okey, boleh angkat. Okey, pulut kita dah masak, dah sedia untuk dihidangkan. Tengok ya. Okay. Kita pindahkan, kita masukkan dalam pinggan hidang, pemangkuk hidang. Ini boleh makan 10 orang ya. Ya, perempuan. Kita padat-padatkan dia. Prosesnya wajib ya, kita padat-padatkan untuk menjadikan pulut tu antara satu sama lain mekat, cantik. Kalau warna 9 macam ni lah. Selepas pulut yang kita kukus 2 kali,
kita akan ada proses akhir sekali. Kita akan buat macam ni, kita panggil tota ataupun ditota dengan licin. Okey, dan okey, ni adalah bahan-bahan untuk kita buat sambal tumis petai. Okey, di sini bawang yang akan kita blender bersama dengan belacan ya, bahan untuk kita kisar ataupun kita blender untuk kita tumis nanti. Yang ini ialah bahan-bahannya, iaitu satu cawan santan yang pekat ya. Kemudian lebih kurang dalam 5 biji bawang besar yang dipotong. Kemudian petai yang telah dipotong 1 mangkuk. Kemudian ikan bilis 1 mangkuk setengah, ikut terpulang masing-masing punya cita rasa. Dan cili lebih kurang dalam 2 cawan ya, ataupun mengikut seperti apa yang anda nampak itu ya. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk kita buat sambal tumis petai mengikut ataupun cara orang Negeri Sembilan ataupun orang Pilah. Okey, minyak sudah pun panas. Kita tumis dahulu cili ya. Kita goreng cili kita sampai masak goreng dia ya, bukannya sekejap sahaja cilinya kemudian kita masukkan bahan-bahan, tidak. Untuk buat sambal sambal tumis pilah ni, kita cili mesti digoreng sampai betul-betul masak. Okey. Sekarang ni yang saya ingatkan lagi sekali, goreng cili bersama dengan bahan-bahan yang kita blender tadi, bawang 2 biji ataupun 3 biji bersama dengan belacan ya. Kemudian sekali kita goreng sekarang ini. Tujuannya ialah untuk nak memekatkan kita punya sambal. Okey, cili kita dah makin dekat nak masak gorengnya. Okey, kita masukkan air asam kita. Seterusnya kita masukkan bawang potong. Rahsia ya orang Negeri Sembilan, Pulau Pilah, dia bawang dia mesti potong besar-besar macam tu. Ikan bilis ada yang goreng dulu, tapi kalau orang Negeri Sembilan pure dia tak goreng, dia biar saja macam tu untuk nak dapatkan kemanisannya. Tapi goreng pun okey juga ya. Okey, kacau. Okey, kemudian kita masukkan santan tadi. Santan kita mesti bubur santan ya. Tapi kalau dah banyak sangat semua minum santan tu, nanti jangan lupa minum air lemon ya, untuk cuci balik kolesterol tu. Okey, kacau. Dan kita masukkan gula untuk penyedap dia. Mesti ada rasa manis sikit, manis, pedas. Kemudian garam, agak-agak garam. Kami gunakan garam bukit ya, jadi sodium dia, kandungan sodium dia kurang. Kacau, nampak tu dia dah mula. Dia masuk santan, dia warna dia berubah, jadi bertambah berkilat, dia nampak lemak. Okey.
Okey, lihat ya. Dia berbeza. Jadi kalau sambal yang kita buat sendiri punya santan, dia punya kilat dia, warna dia lain ya. Macam kita bukan beli di luar. Bukan kita beli sambal nasi lemak di kedai. Jadi lihat dia punya beza dia, warna dia. Ini kita biarkan dulu. Untuk kita biarkan dia bertambah, keluar lagi kelazatannya. Jangan lupa lepas ni kita masukkan pula petai ya. Okey ya. Sambal kita pun semakin boleh ni, dah masak dah. Okay, tengok warna dia. Sekejap lagi kita boleh angkat. Warna dia marvelous. Tu dia ya, kita angkat. Sedap ya. Okey. Okey, dan pulut kuning kita dimakan dengan sambal petai. Cara orang pilah siap. Ya, tak teriu ke tengok. Okey, ni sambal dia ya. Tengok ada cangki-cangki lagi dengan bawang-bawang dan petai. Oh, sedapnya. Okey, selamat mencuba. Terima kasih menonton. Jangan lupa ya subscribe Dapur Pilah, dan jangan lupa tekan share, komen ya, dan like. Bye, selamat mencuba. Kita akan gunakan ketam-ketam yang sangat segar ini ya, untuk masakkan kari ketam kita. Bahan-bahannya ialah serbuk kari ya, kari ikan dalam 3 sudu besar, rempah penumis, daun kari, cili kering kisar, bawang merah, halia, bawang putih, nenas setengah biji, ketam yang telah kita proses, dan juga santan lebih kurang dalam 3 cawan. Okey, kita mesin ataupun kisar bawang putih, bawang merah, cili kering. Kita tumis rempah penumis kita, daun kari, cili kering yang telah kita mesin bersama bawang putih, bawang merah ya. Kita pastikan apinya perlahan. Kacau untuk mendapatkan hasil yang baik. Kita kena gunakan api yang perlahan dahulu. Okey, kita kacau tumisan cili kita tadi
Kita biar dia mesra dahulu, ya, dengan api yang perlahan. Kita biarkan dia menggelegak sedikit. Kemudian barulah kita masukkan serbuk kari, ya, serbuk kari kita. Kacau kari kita. Tengok, kelihatan kari kita semakin pekat, ya. Dengan dia punya buih-buih dia, ya. Kalau orang Penang kata, kita tunggu sampai pecah minyak, ya, kari kita tu. So kita tunggulah. Okey, kari kita dah kelihatan pekat. Dan seterusnya kita masukkan ketam kita yang segar tadi. Bayangkanlah, ya, bagaimana sedap dan juicy-nya nanti apabila kari ketam kita sudah siap. Kita gaul, kita kacau dan kita gaulkan supaya semua rata. Ketam ni kita tak beli dekat pasar, ya. Ketam ni kita beli daripada nelayan yang tangkap sendiri dekat tepi pantai. Jadi bayangkanlah bagaimana daging segar dan fresh lagi. Okey, santan sudah pun dimasukkan. Dan kita lihat kuahnya sesuai dengan ketam yang telah kita jumlahkan tadi. So sekarang ni kita masukkan nenas. Ikut cita rasa masing-masing, nak banyak ke, nak kurang, ataupun sebaik-baiknya, ya. Sesuailah dengan komposisi ketam yang kita dah ada tu. Tak boleh terlampau banyak, nenas lebih banyak daripada ketam ni. Jadi biarlah yang sesuai, ya, sesuai punya jumlah ketam dan nenas tersebut. So kita biarkan dia empuk, mesra, bahan-bahan di dalam kuali kita. Ketam kita pun dah masak, ya. Sedia untuk kita hidangkan. Oh, tengok, ya. Masa senduk pun dah meleleh Heliu. Masya Allah, ya. Ni kalau makan ni
Kena berhati-hati ni. Kalau tak mau dia terbalik pinggannya. Okey. Tengoklah. Nenas ni dia memang kawan dia yang ataupun kawan yang paling cocok ialah ketam. Ketam kalau dengan nenas kita gandingkan masak, mesti rasanya, tak boleh nak cakap ya. Memang sedap. Marvelous. Dah siap ya kari ketam nenas. Jadi kalau dah cuba resepi jangan lupa ya, mesti sedap punya. Jangan lupa belanja Cik Zah, subscribe, share dan komen dan like. Hari ini kita akan masak ikan siakap 3 rasa. Bahan-bahannya yang kita perlukan ialah ikan siakap 2 ekor. Kemudian kita akan campurkan dengan asam boy ya dalam 5 ulas. Kemudian kita campur lagi dengan nenas ya. Nenas ini kita akan potong setengah, kita ambil ya. Kemudian 3 biji tomato. Kemudian kita akan macam biasa untuk menumis, kita akan letak halia, bawang merah, bawang putih, dan juga untuk sosnya ialah kita gunakan sos ya, sos cili, sos tomato, sos ikan, sos tiram, dan juga tepung jagung kita gunakan untuk kita lumurkan kepada ikan sebelum kita menggoreng. Okey, hai. Kita akan masak ikan siakap 3 rasa. Ini bahan-bahannya yang telah kita potong. Okey, kita akan menggoreng ikan sekejap lagi. Okey, kita tengok dulu. Okey, api pun sudah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ikan, kita goreng. Kita akan balikkan ikan.
tengok dulu. Dah masak belum sebelahnya? Sekejap lagi. Okey, ni kan yang telah saya balikkan. Lepas Cik Zah balikkan. So, kita tunggu lagi garing di sebelah kedua belahnya ya, ikan tersebut. Sangat mudah cara buat ikan siakap 3 rasa. Jika makan di restoran, saiz macam ni ialah saiz XL. Ni satu mungkin jatuh kepada harga RM40 satu hidangan ya. Tapi kita buat sendiri sangatlah mudah. Okey, rasa ikan ni dah siap. Dah cukup berwarna coklat. So, kita akan angkat ya. Kita akan masukkan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nampak ikan ni pun sudah masak. Boleh kita angkat. Okey, sekarang ialah masa untuk membuat sosnya. Halia, bawang putih, bawang merah, halia, tumis dahulu sehingga naik bau. Okey, kita sampai naik bau. Okay. Untuk menambahkan rasa pedas, kita masukkan sedikit cili mesin. Okey, ini ikut cita rasa Cik Zah ya. Dan untuk cita rasa anda, mungkin anda tak boleh tambah apa-apa lagi resepi cara macam mana. Okey, kita tunggu garing sedikit cilinya. Okey, kita akan masukkan sos-sosnya, iaitu sos cili,
sos tiram, sos ikan, biar ya sebati. Tadi ni ialah asam keping tadi yang lebihan kita menggoreng tadi, tak buangnya. Kita biarkan ia mesra sos-sos tadi. Okey, kita akan masukkan tomato yang telah dipotong, dan kalau nak lagi sedap, bubur sos tomato juga. Okey. Campurkan nanas. Kalau nak banyak terpulang. Biarkan ia lembut sekejap. Okay, kita masukkan gula. Dan kerana dia 3 rasa, so kita mesti ada masam manis, ya, masam manis masin, garam. Mungkin bubur tak banyak sangat pasal sos-sos tadi semua sudah masin. Kacau. Okay, anda boleh masukkan asam boy. Boleh banyak pun boleh. Okey, kita akan masukkan air asam jawa untuk menjadikannya ada rasa masam dia kuat. Dan itu bergantung pada anda banyak mana rasa masamnya. Selalunya asam jawa ni dia masam dia kuat. Tambah sedikit air. Okey, dan bolehlah bubur daun bawang. Daun sup. Kacau. Biarkan ia melegak. Kita tunggu dia menggelegak. Okey, gulai kita pun dah siap dan dah agak pekat, tidak dah terlalu pekat dan tidak terlalu jarang. So, kita akan pindahkan dia. Untuk tutup dulu. Kita akan siramkan dekat ikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi sebaik-baiknya jika sewaktu anda nak makan, waktu itulah anda siramkan sosnya ya. Dan ikan siakap 3 rasa dah siap. Ya, tengoklah. Wah, sedap kejadiannya. Berbaloi-baloi. Tak perlu makan di luar. Kalau di luar, di restoran sudah tentu RM40 ataupun RM50. Ini murah saja, mudah. Bye, selamat mencuba. Jangan lupa makan baca bismillah. Hai, hari ini kita akan buat ayam goreng black pepper. Ya, okey, bahan-bahannya ayam yang telah siap disalut, ya, yang akan kita goreng nanti. Lebih kurang dalam 1 ekor ataupun 1,5 ekor. Dan bahan-bahannya yang lain ialah sos cili mesen, kicap, ya. Kecap, kemudian sos tiram, sos tomato, daun bawang, daun sup, daun ketumbar, sos ikan, sos black pepper ataupun lada hitam yang dah siap ditumbuk. Masuk juga dengan tambahan itu cili besar, cili potong, bawang besar yang dipotong, halia dan juga bawang putih. Okey, let's go. Kita masak sekarang. Okey, kita tengok minyak pun sudah agak panas. So kita akan goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng, kita tunggu. Okey, kita balikkan ayam kita. Okey, semakin terang, brown color. Jadi bolehlah kita angkat. Bahan tomatonya.
warna ni terpulang. Sama ada orang suka warna dia tak gelap, macam ada orang suka warna dia gelap sikit. Dan saya suka ada warna dia coklat sikit. Tapi pastikan api perlahan. Okay, saya boleh angkat. Okey, kita akan tumis bahan-bahan untuk buat sos. Okey, bawang putih, bawang besar, halia, kita tumis sehingga dia agak-agak bukannya garing tapi cukup untuk menggoreng bawang-bawang dia untuk menaikkan baunya. Kita masukkan sedikit cili kering yang dah dimesan sedikit saja. Sebab dia nanti sudah ada lada hitam just untuk nak bagi warna gori, dia nak ada pedas sikit, dia tak cukup tu ya, lada hitam tak cukup, dia nak ada juga tambah cili. Dia ada cili tu agak masak. Kita masukkan sos cili. Saya kurang dalam 3 sudu besar. Ataupun tak kisah, kurang boleh tambah, dia rasa macam mana. Sos tomato 1 sudu ataupun 2 sudu, terpulang. Sos tiram boleh banyak sikit, 3 sudu, biar dia blend dengan lada hitam nanti. Dan api boleh perlahankan. Ini kecap pekat. Goreng manusia, kemudian kita masukkan lada hitam lebih kurang dalam 1 sudu besar.
kongsikan. Air asam sedikit. Asam ni dia kuat ya. Dia kuat masamnya, jadi saya tak perlu banyak sangat. Just untuk nak seimbangkan saja rasa. Okay, kita bubuh gula 2 sudu. Tambah sedikit demi rasa manis, pedas, masam, masin. Okay. Dan saya masukkan daun bawang ya, bawang, sup, daun sup. Dan daun ketumbar kita mesti. Batang ketumbar juga kasih lagi sedap. Yang ni boleh bubur garam sikit, tapi tak perlu banyak pasal sos-sos tu dah masin. Sikit saja, takut masin. Okey, saya suka ayam black pepper ni yang kering. Saya tak suka yang ada kuah banyak. Okay, kita masukkan cili potong. Okay, saya rasa sudah blend. Okay, sekarang kita masukkan ayam. Okay. Okey, sekarang masa untuk kita hidangkan. Kita pindahkan dalam pinggan yang hidang. Ini untuk satu keluarga yang dalam 6 orang cukup. Ini sesuai lah. Kalau ada cuma 3 orang, tak perlu buat sebanyak ni. Okay. Okay. Okay, done. Ayam black pepper saya dah siap. Okay, tengoklah ya, berkilat-kilat, marvelous. Makan dengan nasi panas. Wow, terangkat. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa sebelum makan baca bismillah. Okay, terima kasih.
Hai sayang-sayang semua, bertemu lagi dalam dapur Pila by Cik Zah. Hari ini kita akan masak gulai ayam serai dan sambal mangga. Bahan-bahannya: ayam 1 ekor, kentang 4 biji, cili kisar, cili padi kisar, serai 3 batang, santan pekat, kunyit dan asam keping. Cara-caranya: tumbuk serai, masukkan ayam dalam kuali, masukkan cili padi, kunyit kisar, serai, ayam dikecutkan di dalam kuali sehinggalah kuahnya kering. Gaul serata ayam. Gaul ayam lagi agar tidak melekat di kuali. Pastikan api perlahan. Kecut lagi ayam sehingga airnya kering. Masukkan santan dan kentang, kacau lagi.
Masukkan asam keping. Tambah kunyit serbuk untuk warna lebih kuning. Kuah sudah pekat, bolehlah dihidangkan. Seterusnya, kita buat sambal mangga muda. Bahan-bahannya: belacan, cili besar, cili padi, bawang kecil, mangga muda, gula dan sedikit garam.
limau, kasturi atau lemon. Dan selamat mencuba resepi dari Cik Zah. Subscribe Dapur Pilah sayang dan share. Hai, hari ini kita akan masak asam pedas daging tetel ya. Hari ini Dapur Cik Zah akan berkongsi menu masak asam daging pedas tetel. Jadi yang bahan-bahan yang perlu ada ialah daging yang telah direbus ya. Daging yang telah direbus, empuk, itu daging tetel, daging tulang selangka campur untuk nak bagi sedap. Kemudian bahan-bahan penumisnya ya, bawang merah, bawang putih, halia. Kemudian ini serbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih yang untuk kita nak kita tumis, dan kita akan tambah juga dengan ini kunyit ya, serbuk kunyit untuk nak bagi warna kuning. Kemudian untuk bahan yang akan kita kisar asing ya, iaitu bawang besar lebih kurang dalam 2 biji, halia lebih kurang dalam 2 inci ataupun 3 inci, kemudian belacan lebih kurang dalam 2 sudu setengah, dan bawang putih lebih kurang dalam 10 ulas. Kemudian ini ialah cili giling, cili kering yang telah kita mesen. Nanti kita akan campurkan semua bahan. Kemudian yang ini ialah lengkuas. Lengkuas ini adalah hanyalah untuk kita ketuk-ketuk saja. Lengkuas dengan serai akan kita ketuk-ketuk saja, kita campurkan dalam kita punya masak asam pedas daging. Kemudian ini daun limau. Kemudian ini ialah bunga kantan dan juga daun kesum ya. Jadi inilah bahan-bahannya. Okey, jom kita masak. Okey, let's go. Okey, minyak pun dah panas. Kita masukkan bahan-bahan penumisnya. Bawang besar, bawang putih dan juga halia. Serai lagi. Kemudian lengkuas tumbuk. Lengkuas yang kita tumbuk kasar-kasar tadi ya. Okey. Kita goreng sampai naik baunya. Okey, sekarang kita masukkan jintan manis ya dan ketumbar yang telah kita mesen ya. Sekarang dia punya bawang merah, bawang putih yang kita kisar tadi. Jadi itulah yang menyebabkan kita punya gulai masak asam kita akan jadi pekat ya, kerana kita blender bawang besar yang 2 biji dengan halia dan bawang putih. Itu akan memekatkan kita punya ni. Kemudian kita masukkan cili ya. Cili yang telah kita mesen. Ikut suka hati.
anda nak pedas ke, nak kurang ke, tapi sepatutnya mesti berwarna merah lah. Kita kacau. Okey, sekarang kita masukkan daging yang telah kita rebus. Kacau. Okey, kita kacau ya. Nampak menarik. Kemudian kita masukkan air daging yang kita rebus tadi ya. Air daging kita rebuskan tadi, kita campurkan sebagai kuah dia, basic ya. Dan kita masukkan air biasa untuk menambah banyakkan kuah masak asam kita. Baunya sangat wangi ya. Tuan-tuan dan puan, sangat wangi baunya. Tengok dia kuahnya agak pekat. Semua jadi terus pekat ya. Sekarang kita masukkan sedikit asam jawa ya. Okay, ikut. Kalau nak masam bubur banyak, kalau nak kurang kita kurangkanlah jumlahnya. Okay, kacau. Seterusnya kita masukkan bunga kantan, daun kesum dan limau purut. Okey, kacau. Mudah saja ya. Tak ada payah ya, nak cari satu Malaysia, nak cari. Hanya daripada dapur kita. Jadi bolehlah anda kongsikan ya, kalau suka resipi ni. Jangan lupa ya, subscribe, share dekat kawan-kawan dan komen ya. Okey, seterusnya kita masukkan gula sedikit, gula dan sedikit garam. Okey, kita kacau. Banyak orang yang bertanya bagaimana nak dapatkan masak asam pedas yang pekat ya. Jadi beginilah caranya. Kita gunakan bawang besar yang di blender ya. Okey, kita tunggu gulai kita sampai menggelegak ya. Okey, gulai kita sudah memasak. So, sedia untuk kita hidangkan. Lihat dah ya, tuan-tuan, perempuan cantiknya. Okey. Kita masuk lagi. Cantik ke tidak? Cantik kan gulai kita? Dan dah siap. Gulai masak asam daging tetel kita dah siap. Lihatlah ya, marvelous cantiknya ya. Jadi kalau kita makan dengan nasi panas, campur ulam sikit, terangkat ya. Jadi kalau semua dah nanti dah cuba ya, resepi Cik Zah ni sedap. Dan jadi jangan lupa ya, tolong belanja Cik Zah, subscribe, tolong sharekan dan komen sikit, dan
tulis dan tandakan like ya, dan jangan lupakan tekan loceng. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.